Assalamualaikum, saya Ain Zafika, host untuk podcast Borak Orang Muda, and you guys are watching episod yang kedua. Dan kali ni kita ada topik yang, kalau minggu lepas kita ada topik yang lebih santai, lebih ringan, kita ada panel gegel, so the topic is quite fun kan. Tapi untuk episod kali ni kita nak bawa viewers semua untuk masuk ke dalam topik yang lebih spesifik, lebih berat sikit je. Dan untuk for that purpose, hari ni juga kita ada jemput panel yang lebih berpengalaman. Kalau sebelum ni hebat, dia lagi hebat kali ni. So, saya perkenalkan kepada awak semua panel untuk episod minggu kedua kita, saudara Wan Muhammad Zuhair bin Ghazali. Betul? Betul. Okey, saya tak nak kenalkan dia. Jadi saya nak Zuhair sendiri perkenalkan diri awak kepada penonton. Okay. Zuhair daripada mana, sekarang buat apa, and sebelum tu saya lupa. Saya tak bagi tahu lagi topik apa minggu ni kan? Yap, silakan. Saya lupa, maafkan saya. Okay, so topik yang kedua ni straightforward, life as a student activist. Sesuailah dengan panel kita hari ni. Zuhair ni dia terkenal sebagai seorang aktivis. So hari ni saya nak dia share dengan saya, dengan korang, apa yang dia dah buat sepanjang dia jadi student ni, student aktivis. So Zuhair, introduce yourself. Okay, terima kasih for having me. Saya rasa cukup bertuah lah sebab dijemput untuk bersama dengan Ain dalam segmen Borak Orang Muda. Borak Orang Muda. Dan saya rasa saya ni agak kurang capability untuk sebenarnya bercakap berkenaan dengan student activism ni, sebab untuk mendapat title aktivism tu satu title yang cukup mahal lah dalam dunia aktivisme ni. Okay? So terima kasih banyak Ain. Mungkin apa yang saya boleh kongsikan ni mungkin secebis ataupun hujung kuku je lah daripada keseluruhan pengalaman orang lain yang jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada saya. So nama penuh saya Wan Muhammad Zuhair bin Ghazali. Saya pelajar tahun akhir daripada Universiti Malaya. Berada di sana 3 tahun setengah, 4 tahun lebih kurang. Bersama dalam gerakan mahasiswa, gerakan kampus tahun 2019. Saya rasa sekarang dah 2023, maksudnya sudah 4 tahun saya berada dalam aktivisme mahasiswa. Saya asal daripada Kelantan. Walaupun saya ni bukan di kalangan B40, tapi saya hidup di kampung bersama dengan B40. Saya melihat dan merasa sendiri kesusahan di Kelantan, dan menyebabkan apabila saya masuk ke Universiti Malaya, perkara pertama yang saya ingat sampai sekarang lain adalah bukan hanya pendidikan itu untuk diri saya, tetapi pendidikan itu adalah berfungsi untuk mencerahkan masyarakat, memberikan semula kepada masyarakat, dan itu menyebabkan saya berkecimpung dalam aktivisme mahasiswa ni lah. Dan sepanjang saya rasa saya berada 4 tahun dalam aktivisme mahasiswa ni, banyaklah isu yang kita perjuangkan lah. Ketika di Universiti Malaya, kita perjuangkan isu penempatan, isu mahasiswa lapar, isu pengangkutan, isu college, isu kampus, banyaklah. So sekarang ni lebih kepada isu kemanusiaan, dan saya rasa kejap lagi kot kita cerita tentang isu di Kelantan dan isu terbaru yang saya cuba untuk jadi whistleblower, which is ini berkenaan dengan Kelantan yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, apa yang akan berlaku kepada Kelantan kalau isu ini kita tidak selesaikan bermula daripada sekarang. Saya kira secara ringkasnya begitulah. Terima kasih. Okey. Sebenarnya Zuhair berasal dari Kelantan. Yep. Kelantan. Kelantan, saya pasal kita tak boleh kecek. Zuhair boleh kecek, dia power je kat Kelantan kan. Sebab saya orang Kelantan. Yalah, betul. Okey. Maknanya Zuhair dah lama lah dalam, boleh dikatakan, bidang ni. Daripada awal belajar, daripada tahun pertama. Tahun pertama. Dah orang kata dah cukup matang lah kan. Dah makan. Cik. Tak adalah. Adalah sikit-sikit. Okey. So, Zuhair ni, kalau ada viewers yang nak tahu, saya mengikut rapat perkembangan Zuhair ni bukan sahaja dari segi aktivisme. Dia banyak terlibat, macam dia cakap tadi, daripada kemanusiaan, daripada bantuan, bukan sahaja di tempat dia belajar, Universiti Malaya, tapi juga dia balik berbakti di kampung. Itulah yang seorang aktivis patut buat kan.
So satu lagi cakap pasal mengikuti perkembangan Zuhair ni. Saya agak risau tengok bila saya melibatkan mengikuti perkembangan ni, saya risau. saya ada tengok konten awak lah kan, Zuhair kan. Okey. Saya rasa awak suka membaca, betul? Boleh lah. Boleh lah, tak ada, dia suka membaca. Jadi saya juga tengok ada banyak inisiatif yang Zuhair perkenalkan atau cuba usahakan dari segi kalangan mahasiswa juga. Contohnya bedah buku. Bedah buku bawah pokok, betul? Ya, betul. Okey. Macam mana awak sebagai pelajar, sebagai aktivis kan, boleh konsisten macam ada minat untuk membaca. Jadi mahasiswa, orang kata sekarang term apa, mahasiswa membaca kan. Mahasiswa membaca akan menjadi mahasiswa yang holistik. Holistik ni kita kata dia cukup dari segala aspek. Macam mana dengan tabiat membaca tu, Zuhair rasa dia menjadikan Zuhair seorang aktivis yang lebih baik, dan mungkin orang lain pun akan boleh ikut. Dengan cara membaca kita boleh, mungkin semua orang boleh jadi aktivis kan, tapi apa yang membuatkan tabiat membaca tu menjadikan awak lebih baik? Bukanlah nak kata kita lebih baik tak, tapi somehow improve. Betul. Saya rasa berkenaan dengan tabiat membaca ni sepatutnya dia kena ada dalam diri setiap mahasiswa lah. Ataupun siapa sajalah, tak kira lah. Tapi yang paling wajib, yang paling aula untuk ada tabiat dan budaya membaca ni sepatutnya didahului oleh mahasiswa. Tapi saya agak kecewa dengan apa nak kata, kita punya pergerakan mahasiswa ke belakang. Ataupun lately inilah. Kalau dulu tahun 60-an, tahun 70-an, benda yang saya bawa ni, iaitu bedah buku bawah pokok ni sebenarnya benda common tau kan. Tak semestinya seorang aktivis buat, tak semestinya pemimpin pelajar buat, tapi dia diinisiatifkan oleh mahasiswa itu sendiri, oleh kumpulan mahasiswa itu sendiri. Dan saya nampak hujung-hujung ini perkara itu agak sukar kita nak dapati. Walaupun sepatutnya universiti yang kita kenal sebagai gedung ilmu, kan, tempat yang melahirkan cendekiawan, sepatutnya berfungsi dalam universiti itu sendiri, dalam pagar universiti itu sendiri, patut dibajai, disuburkan dengan budaya-budaya ilmiah. Tetapi akhirnya hari ini orang lebih suka konsert. Hari ini tak salah konsert dan sebagainya tu, cuma aulawiyat itu ataupun prioriti kita itu tidak diletakkan pada tempat yang tepat. Dan berbalik kepada soalan kenapa membaca? Okey, sebenarnya saya terpukul dengan satu pencapaian yang dipecahkan oleh An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi seorang scholar yang cukup penting dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat An-Nawawi ni Ain, usia dia 45 tahun, dia tak sempat kahwin Ain. Dia meninggal usia 45 tahun, tapi dia menghasilkan ratusan buku-buku dan juga karya-karya penting dalam mengembangkan mazhab Syafi'i. Kenapa saya terpukul? Kerana saya fikir, An-Nawawi ni dia manusia biasa. Dia seorang manusia biasa. Dalam keadaan dia manusia biasa tu, dia hidup 45 tahun, tapi dia menghasilkan lebih 1000 karya penting, ya, dalam mazhab Syafi'i. So, instead of kita menulis, sebenarnya membaca itu lebih mudah sebenarnya, kan? Menulis ini adalah cara kita mengembangkan fikiran kita, fikrah kita. Tetapi membaca ini kita mengenali pemikiran orang lain. Sebab itu, kalau Ain pernah dengar apa yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno, dia kata, aku kenal bagaimana Karl Marx itu. Aku bersama dengan Isaac Newton. Sebab apa? Sebab ketika Soekarno itu menjadi pejuang Indonesia, pencetus kepada Pancasila, dia membedah pemikiran-pemikiran daripada Barat dan juga Timur, daripada dunia khazanah Islam sehinggalah khazanah Barat, bagaimana pemikiran-pemikiran itu berfungsi. Dan dengan pemikiran-pemikiran orang dahulu dan orang sekarang menyebabkan kita boleh untuk menilai diri kita sendiri. Dia adalah cerminan, ya. Kalau kita berborak dengan kawan-kawan kita, kita hanya tahu pemikiran kawan-kawan kita. Tapi kalau kita membaca buku, kita tahu pemikiran orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Dan itulah sedikit sebanyak mungkin boleh untuk membantu kita lah, saya rasa. Tengok level orang yang membaca
banyak ni, cara dia jawab pun dia sebut nama-nama tadi saya tak tahulah. Saya minta maaf lah Zul, saya tak boleh nak catch tak ada up pun. nama-nama tu. saya kagum sebab saya rasa saya sebagai orang yang belajar undang-undang, kalau kita tahu secara lumrah Ain lagi banyak kan baca fakta kes dan sebagainya. itulah masalahnya. Masalahnya bila kita dengar oh dia ni belajar law, mesti banyak membaca. Membaca tu baca, tapi saya rasa saya cuma membaca benda yang berkaitan undang-undang lah, benda yang kita perlu baca. Jadi untuk membaca lebih daripada tu, macam buku-buku macam yang Zuhir cakap tu, saya rasa dia perlukan minat, dia perlukan konsistensi dan fokus kot. Saya rasa kalau kita baca tapi kita tak faham, kita tak amalkan, tu pun tak boleh. So macam mana Zuhir rasalah bila Zuhir cakap anak-anak muda sekarang lagi sukakan konsert, lagi suka benda-benda yang berpaksikan hiburan. Sebab mungkin kita orang kata dikelilingi dengan era digitalisasi kan. So segala-galanya berada dalam internet. Segalanya kita kata atas talian lah. Jadi Zuhir rasa adakah membaca buku ni sebenarnya masih lagi relevan ataupun tidak? Dan macam mana kita nak mengamalkan apa yang kita baca. Baca tanpa amalan pun tak guna kan. So mungkin Zuhir boleh share apa yang Zuhir buat selama ni. Saya rasa Ain, hiburan ni penting, tapi kita kena tahulah kepentingan dia tu tahap mana. Sebab tu saya daripada awal tadi saya kata tentang aulawiyat ataupun priority. Macam mana nak kata tak perlu hiburan pun tak boleh juga Sebab konsert ni pun ada fungsi dia, ada market dia, Dan pada saya, Ain jangan salah tanggap, guys, jangan salah tanggap. Saya tidak katakan konsert itu memang fully tak boleh lah. Sebenarnya okey je. Cuma kita kena tahulah priority. Dan pada saya meletakkan perkara-perkara ini adalah sebenarnya we have a lot of distraction, Ni distraction, tak semestinya konsert kan. Telefon, banyak benda lah, social media and so on. So untuk membaca juga pada saya pertamanya dia bukan tentang membaca tau. Pertamanya tentang kita nak tahu pasal apa. That's why kenapa kalau Ain perasan, kalau Ain diberikan satu buku, Ain akan susah untuk hadam buku tersebut. Contoh random book yang Ain bagi ke Ain, tak semestinya Ain baca dan Ain boleh faham. Sebab itu bukan datang daripada diri Ain yang mahukan perkara itu. So kalau kita nak membaca dengan konsisten, dengan tak kira lah physical books or online books ke, kita kena tahu apa yang kita nak tahu. Contoh, kalau saya nak tahu tentang pemikiran Buya Hamka, so saya kena cari buku tentang Buya Hamka dan I consistently akan baca dan faham, cuba untuk faham sekurang-kurangnya. So dia kena saya sendiri kena ada semangat inquiry dalam diri saya, which is I wonder why. Itu semangat yang paling penting. I wonder why. Saya nak tahu kenapa kena ada soalan lah dalam diri. Itu je lah saya rasa. Faham betul lah. Saya rasa boleh relate sebab macam Zuhir cakap, kita ni kalau kita nak tahu satu benda, kita akan put effort. Kita akan letak usaha untuk buat benda. Contoh terdekat, kalau contoh Zainab belajar masak, apa-apa ke, saya akan cari buku. Kalau tak buku pun dalam atas talian kan, apa yang saya nak, saya akan baca sampai saya jumpa. So contoh saya bagi contoh, kalau you nak tahu tentang Ika Farhana ke apa, you akan stop pasal dia kan. Ika Farhana lahir kat mana, itu contoh paling common. Cuba tanya dia mesti minat Ika Farhana. Contohlah. Spesifik, dia banyak Ika Farhana. Adalah. Contoh, betul. Jadi macam mana Zuhir as a leader kan, macam mana Zuhir terapkan setakat ni lah Zuhir jadi student aktivis apa semua kan, berjaya tak usaha macam inisiatif dengan ajak as a leader? Of course kita bukan buat semua benda untuk diri kita, apa-apa kita akan tarik anak buah kita kan, kawan-kawan. So setakat ni apa yang Zuhir rasa, Zuhir nampak, adakah membaca tu satu benda yang mudah untuk kita instill dalam anak-anak buah, ataupun sebenarnya susah lah budak-budak ni, tak boleh lah membaca ni? Saya rasa lain. Setakat ni saya hanya boleh memberikan kesedaran kepada orang untuk membaca melalui perbincangan-perbincangan kan. Kadang-kadang setakat ni apabila kita berada dengan lingkungan di luar daripada lingkungan biasa kita, mereka ini akan tertarik dengan apa yang
kita tonjolkan, bukan dengan apa yang kita bersungguh-sungguh nak tunjukkan kepada orang, betul tak? Sebenarnya. So pada saya setakat ini orang-orang yang berada di bawah dan bersama dengan saya, kebanyakannya alhamdulillah mereka mula untuk cuba faham dan cuba untuk membaca sekurang-kurangnya lah. Dan itu adalah perkara yang alhamdulillah itu saya cukup puas lah. Kalau orang dah mula untuk tiba-tiba orang tu tak pernah buka buku, tak pernah buka buku, pegang tiba-tiba buku okey lah kan. cuba nak cari, cuba nak tahu tu satu kepuasan lah for me. Daripada tak kenal Hamka, tiba-tiba lepas dengar Zuhair cakap nak tahu pasal Hamka kan. Small achievement is still an achievement. So, okay. Tu kalau kita cakap pasal mahasiswa membaca, pasal holistik, mahasiswa holistik. Next, saya nak tanya experience Zahir sebagai student aktivis. Zuhair. Zuhair pernah viral tak sepanjang jadi orang kata kalau barisan tu awak kat depan kan, pernah tak muka-muka awak ni orang ambil klip ni lepas tu viral lah, senang cerita. Pernah viral tak? Tak tahulah viral tak viral. Tapi saya rasa tahun 2019 lah, ketika itu kita perjuangkan 13 perkara penting, 13 usul daripada mahasiswa. Masa tu saya tak masuk lagi politik kepartian dan sebagainya. So masa tu boleh lah. Nak kata viral tu tak jugalah, tapi keluarlah sikit. Adalah sikit keluar. Okay. Itulah, that's the problem dengan jadi aktivis ni tau. Tak kisahlah awak jadi aktivis yang orang kata berpaksikan parti politik ke apa ke, tendensi untuk viral tu dia mesti ada. Sekali seumur hidup kan saya pernah tau Zuhair, saya pernah 2000 bila PRU lepas. Ain viral juga. Saya pernah viral. Sebab minyak dekat tempat saya masa tu. Saya tengah dekat stesen minyak ni. Masa tu adalah satu pemimpin kat tempat saya ni bagi minyak percuma. Oh ni minyak petrol ni. Minyak petrol percuma. Masa tu diorang tengah buat live video ke apa kan. Kena pula masa tu one of my friends dia pergi tala live tu kat saya. Saya cakap adalah satu statement yang saya cakap macam it sounds macam tempat saya tu dia dipimpin oleh satu parti yang adalah parti tu kan. So macam tu saya persoalkan lah macam mana pemimpin yang sepatutnya ada dekat situ. Saya cakap macam tu. Saya cakap satu je ayat statement saya Zuhair. Statement saya yang tu lepas tu dalam banyak short klip tu saya punya tu lah yang orang record live tu and then boom. Saya bangun pagi esok tu, saya dapat WhatsApp, kawan-kawan saya semua tanya, Ain okey ke tak? Lepas saya kata, kenapa? Lepas saya tengok kat grup, ya Allah, dah merata-rata sampailah dekat akaun Twitter universiti saya. Oh my God. Saya tak maksudnya tahu benda ni dah panjang lah. Saya macam, alamak, the first thing saya buat adalah saya tak buka komen. Saya buka mula-mula, lepas tu saya kata, alamak, macam ni rasanya orang hentam, orang caci. So Ain terkesan tak dengan? Terkesan gila. Okay. Sebab tu saya nak tanya Zuhair macam, saya perempuan. So sebagai perempuan saya tak nafikan macam mana lantang pun saya bercakap. Saya ada orang kata tisu tu sikit lah kan. Ada tisu ada. Oh my God. Mungkin Zuhair lelaki dia lain lah. Lagipun Zuhair di groom untuk jadi leader kan. So mungkin viral ni is not anything. Cumanya concern saya bila kita jadi aktivis ni, kita tak lari daripada viral kan. So macam mana bila viral ni biasanya terutamanya student, kita ni terikat dengan universiti. Kita terikat dengan universiti, lagi-lagi kalau sebelum ni dengan Alta University, College University, AUKU tu kan. So sekarang masa tu kita tak boleh ada sebarang orang kata involvement dengan mana-mana parti politik. Kalau nampak kita ke depan, contoh tiba-tiba masa tu viral ke kan, lepas tu datang ke universiti, tu sebenarnya kerisauan saya. First kali saya tengok, alamak, kalau universiti aku ni tengok ke aku macam ni. Satu lagi, kalau now that walaupun aku kita dah tak terikat dengan benda tu, tapi masih ada lagi restriction dari segi student yang ditaja, JPA kan, macam tu diikat bawah tu, you tak boleh ada sebarang orang kata association macam tu. So Zuhair rasa macam mana kita ni nak beraktivis ni, tapi pada masa yang sama kita terikat dengan benda-benda macam ni. Okay. First of all, saya
bila sebut tentang aktivisme ni sebenarnya Ain, saya agak kurang gemar bila sebut tentang aktivisme, you keluar demonstrasi, you angkat plakat, tu baru aktivisme. No. Sebenarnya aktivisme ini luas. Aktivisme ni adalah maksudnya you nak sampaikan apa yang menjadi kerisauan, kebobrokan, kepayahan, penindasan yang berlaku kepada orang lain ataupun kepada diri you kepada medan publik. So, mungkin boleh jadi aktivisme itu boleh sampai kepada orang melalui penulisan. Dan sebenarnya Ain, melalui penulisan lah kebanyakan isu itu diketahui oleh ramai orang. Betul tak? Kalau kita perasan zaman dulu, aktivis masyarakat ini kurang dikenal melalui media-media kerajaan dan media pembangkang. Saya sebut aktivis reformis, ini semua sama lah. Buya Hamka, bagaimana dia nak mengkritik budaya masyarakat dan kaumnya di tempat dia, di Indonesia, melalui penulisan-penulisan, betul tak? Bagaimana you tengok tenggelamnya kapal Van der Wijk, kan? Orang mungkin lihat tenggelamnya kapal Van der Wijk itu adalah tentang egoisnya Hayati terhadap Zainuddin, kan? Bagaimana cinta gilanya Zainuddin terhadap Hayati, kan? Sehingga hampir separuh mati katanya begitu begini. Tetapi itu adalah sebenarnya Hamka sedang menarasikan bagaimana keadaan di Indonesia ketika itu. Bagaimana perbezaan kasta sesama masyarakat di sana. Dan itu adalah sebahagian daripada aktivisme. Dan sebagai penutup kepada apa yang saya cuba sampaikan adalah aktivisme ni pelbagai Ain. So mungkin kalau Ain terikat dengan ataupun sahabat-sahabat terikat dengan beberapa syarat-syarat tertentu, perjanjian-perjanjian tertentu, mungkin melalui penulisan kan kita boleh sampaikan, melalui apa yang orang suka kita selitkan mesej. Tetapi hujungnya kita tahu apa yang kita perlu buat lah. Tapi Zuhair, bukan ke kalau kita tengok sekarang macam penulisan ni, kalau kita setakat menulis pada contoh lah seorang menteri kan, jaranglah kita nak dapat fast respon kan, melainkan sebab itulah adanya demonstrasi. Kadang-kadang melalui penulisan tu tak jalan. Kita tulis macam mana panjang pun kadang-kadang kalau okeylah diorang baca je lah kan. So mungkin inilah juga penyebabnya ada demonstrasi, orang bertindak agresif. Kan? So saya rasa macam mungkin Zuhair rasa apart from that lah, apa yang kita as a student ni boleh buat. Selalu kita dengar lah komplain macam tak ada siapa nak dengar suara kita. Student ni tak didengari, orang-orang muda terutamanya tak ada siapa nak dengar suara kita ni. Zuhair rasa betul ke? Selama pengalaman Zuhair lah kan, Zuhair pernah tak rasa macam betul lah tak ada siapa nak dengar cakap kita orang muda sebenarnya, and how kita nak overcome benda ni? Okay, bagaimana suara kita nak didengari lah sebenarnya. Saya sebenarnya apabila kerajaan baru yang naik ni lah, saya berpendapat banyak suara rakyat dan suara mahasiswa mula untuk dipahami sendiri oleh kepimpinan kerajaan. Ni regardless of nak jilat ke apa kan. pergi letak tepi lah. Tapi macam mana kita nak jumpa seorang Perdana Menteri yang berani berdepan one-to-one dengan student? Dalam sepanjang sejarah Malaysia tertubuh ni tak ada pernah lagi Perdana Menteri masuk universiti, buat town hall, mahasiswa tembak depan-depan, dia overcome benda tu. Tak ada. Kecuali PMX. Dan I bukan orang parti dia dan I tak ada untung apa-apa pun I cakap benda ni kat sini. Tapi kredit itu saya berikan kepada PMX kerana dia sudi dan berani untuk mendengar. Dan saya ingat tahun 2020 perkara ini tidak ada. Zaman Tan Sri PM9, seorang Perdana Menteri yang berpangkat Tan Sri tak pernah pun turun ke universiti untuk mendengar apa yang dilalui oleh mahasiswa. Ini dalam konteks mahasiswa. Dan bahkan Perdana Menteri sebelum ini, yang sebelum-sebelum ini pun susah. Jadi sekarang ini medium itu sudah mula ada. And sinarnya sudah ada. Approach daripada pihak tertinggi kepada yang terbawah ini pun sudah ada. Dan tuan-tuan jangan lupa juga, ini pun ada. TikTok adalah medium paling senang untuk viral, untuk apa aja suara yang you nak sampaikan. Cuma bergantung kepada kita saja. Adakah kita faham benar tabiat, behavior yang ada pada sesuatu market ataupun satu-satu platform itu ataupun tidak. Kalau kita tahu bagaimana nak bermain di market TikTok, so kita boleh posisikan kita di TikTok. Kalau kita nak berdemonstrasi sekalipun, Ain, kita kena tahu behavior kawasan setempat yang kita nak
nak demonstrate tu. Contoh kenapa orang selalu berdemonstrasi di Sogo, di Pasar Seni, di kawasan-kawasan ibu kota ni sebab mostly kawasan-kawasan inilah yang sebenarnya menjadi tumpuan orang. That's why kita buat kat situ. Tak ada orang buat kat kampung saya, Pasir Mas tak ada. Sebab kat Pasir Mas tak ada orang. Tak ada siapa nak peduli. Tak ada siapa nak peduli lah. Masing-masing yang ni nak pergi tengok bubu, nak pergi tahan pukat. So masing-masing busy. That's life. So buat kat sana. Begitulah. Macam tu lah. So kita kena nak berdemonstrasi pun ada cara dia kan. Nak buat apa-apa pun macam Zul cakap TikTok. Kadang-kadang kita rasa mungkin apa yang kita buat tu tak didengari, tak dilihat, tapi sebenarnya ada orang yang tengok. Dia sama ada benda yang kita nak tu possible untuk di-realisekan oleh menteri ke tidak. Mungkin kadang-kadang dia orang buat lah tak ada, sebab benda tu memang tak ada solution kan. Kita tak tahu. We are back to bahagian kedua untuk episod kedua dengan topik kita live as a student activist. Okay. Dengan panel yang sama, ada lagi, jangan risau. Okay, tadi kita dah bercakap pasal pengalaman Zuhair, pasal latar belakang Zuhair dan sedikit perkongsian mengenai membaca, mengenai viral kan, all those things. Sekarang segmen kedua ni saya nak lebih spesifik ke arah isu yang melibatkan, orang kata lebih spesifik lah. Okay. So kita nak start dengan simple je. Macam yang Zuhair perkenalkan diri awal tadi, Zuhair berasal daripada Kelantan. Betul. Sekarang ni isu hangat ialah musim-musim ni kan kita asyik dengar negeri tu je, Kelantan, Selangor, KL, Kelantan, Selangor, KL. So kita tengoklah kan, sebahagian besar orang yang bekerja di setengah kawasan di Selangor ni, Zuhair, adalah asalnya daripada Kelantan. Kalau dulu PRU kita orang Shah Alam tu sebut Shah Alam tu, nama dia Shah Alam tapi dia sebenarnya Shah Ale. Kalau tanya sebab semua ramai sangat orang Kelantan sini. Ramai sangat orang Kelantan kat situ. So bila raya tu orang kata Shah Ale dan Shah Alam sebab orang dah balik kampung. Sekarang dia jadi Shah Ale balik. Okey. Sebahagiannya daripada Selangor ni, Zuhair, dia terdiri daripada orang yang berasal daripada Selangor, daripada Kelantan, Terengganu. Bila kita kaji sikit, sebenarnya sebab kegagalan kerajaan negeri dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka ni, terutamanya orang-orang muda ni lah. Saya nak petik sikit, Zuhair, even Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar, ada mengatakan bahawa orang Kelantan ni, dia merantau ke negeri lain, terutamanya ke negeri Selangor untuk mencari pekerjaan. So Zuhair sendiri selaku anak muda yang berasal daripada Kelantan, yang membesar di Kelantan, Zuhair rasa sekarang kat KL kan, KL Selangor. So Zuhair rasa ada difference tak? Perbezaan sangat-sangat dari segi, tak kisahlah lifestyle, dari segi mudah nak cari kerja tu dekat sini kalau kita nak compare dengan kampung Zuhair. Kampung saya. So ini adalah yang sangat provokatif lah. Kalau saya sebut mungkin ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi kita kena terimalah reality. Saya rasa di Kelantan, dia bukan tentang masalah peluang pekerjaan itself. Ya. Mungkinlah orang kata sebab tak ada infra kan, tak ada lebuh raya kat Kelantan. Itu kita tak nafikan, tak ada pelabuhan. Tetapi di Kelantan, kalaupun ada peluang pekerjaan, ini real punya case. Di Kelantan ni, kalaupun ada peluang pekerjaan, kadar upah yang kita dapat itu tidak bermaruah. Betul. Sampai sekarang saya ada kawan yang bekerja kedai makan dan sebagainya. Kerja-kerja yang ada, yang diwujudkan di negeri, tetapi dengan upah RM30 sehari kan. Logik tak Ain? 30 kali 20 hari bekerja sebulan, sama dengan 600. So macam mana you nak tampung you punya cost of living di Kelantan? Berbanding dengan you berada di Selangor, you boleh untuk dapat kadar upah yang lebih bermaruah daripada di Kelantan. So itu salah satu daripada kepayahan yang ada di Kelantan yang tidak ada di Selangor, yang tidak ada di Negeri Sembilan, yang tidak ada di Pulau Pinang, yang tidak ada di negeri-negeri lain selain daripada Kelantan dan Terengganu lah. Selain daripada itu, kalau mungkin kita boleh pedalamkan sikit, sebenarnya masalah di Kelantan ni lebih kepada masalah struktural ataupun masalah structural daripada pemerintah itu sendiri. Ni regardless of any political bias, saya rasa
perkara yang paling mustahak untuk diselesaikan adalah keperluan asas. Ya. Bagaimana kita nak membangunkan modal insan yang berkualiti di negeri kita sedangkan kita sendiri pun mengalami masalah bekalan air bersih. Ya, saya tak nak sentuh panjang berkenaan dengan masalah air bersih dan sebagainya. Cuma kalau ini kita tidak dibereskan, kalau kita tidak bereskan, mungkin dia akan merencatkan pertumbuhan modal insan di Kelantan itu untuk 10 ke 20 tahun ke depan. Saya tak risau untuk saya tak risau untuk anak-anak saya mungkin. Tapi untuk generasi ke depan ini, bagaimana dengan mereka? Itu je lah. Saya setuju sebab saya teringat bila Zuhi cakap kalau kat Kelantan ni, kalau dia ada banyak sekalipun peluang pekerjaan, orang kata gaji lah terutamanya kan sangat tidak, orang kata tak logik. Tahun 2023 gaji masih lagi bawah 1,000. Sebab saya teringat saya in the midst of securing place untuk chambering. So bila saya tanya kawan-kawan saya yang berasal daripada Pantai Timur, daripada Kelantan kan, kebanyakan diorang Zuhair memang akan memilih untuk chambering di KL atau Selangor. Sebab bila saya tanya berapa rate allowance yang diorang boleh offer, paling tinggi 500 sahaja. 500 sahaja. Which is 500 tu Zuhair, setengah 2 minggu pun dah habis kan. Kalau nak dibandingkan dengan KL dan Selangor, sepanjang beberapa temuduga yang saya dah pergilah, paling busuk pun lah boleh bagi the minimal rate adalah 1,500. Boleh lah untuk hidup kan, untuk kita yang baru lagi nak survive lah, boleh lah. Kalau nak dibandingkan 500, memang orang cakap okey lah tu. Tapi masalahnya Zuhair, selalunya orang akan cakap, okey lah 500 kau duduk Kelantan, bukan duduk KL. 500 kat KL memang tak ada apa. Tapi 500 kat Kelantan ni, orang cakap banyak sangat Zuhair. Orang kata masa 5,000 lah kot boleh hidup. Dia kata, lain lah bila lifestyle kau dekat KL, mestilah gaji kau pun lagi tinggi. Tapi bila kau duduk dekat Kelantan, 500 tu okey lah, janji boleh makan minum. So Zuhair rasa saya nak tanya, betul ke 500 tu ataupun bawah 1,000 tu boleh survive kat Kelantan? Dia boleh untuk hidup, tetapi you nak hidup dalam keadaan bermaruah tu tak boleh lah. Pandangan saya begitu dan saya beri hanya setakat itu sajalah. Biar orang lain fikirlah. Kalau mungkin dia rasa 500 cukup untuk dia, so go on lah. Tapi ada orang yang 500 ni, kalau I tak kahwin tak apa. Kalau I ada anak, kalau I nak, of course 500 tu sekurang-kurangnya kena ada sikit untuk mak kan. Portion tu kita kena allocate. And macam mana kita nak hidup dalam keadaan yang sebagai manusia yang bermaruah lah. Kan you nak bagi anak you pendidikan, tak cukup benda tu. You nak hantar anak you pergi tuition kan. Sekarang ni Bank Negara Malaysia mengeluarkan statistik mengeluarkan satu laporan bahawa dan kajian bahawa untuk hidup dalam keadaan bermaruah, untuk ada seorang anak, sekurang-kurangnya seorang ibu bapa tu kena spend 1,500 sebulan untuk anak dia. So untuk seorang budak kecil pun kena ada 1,500. Ini untuk orang yang dah besar ni. Anak ada kereta, ada isteri, ada tanggungan macam-macam. You nak belajar, you nak gitu gini. So kita pulang lah. You nak fikir macam mana. That's off pada saya. Betul lah. Kena ingat juga sebab kalau 500 tu bersih, tak apa. Kalau nak dibandingkan 500 tu dengan keadaan yang macam Zuhair cakap, dari segi facilities tak ada. Public transport tak ada, nak bergerak dari satu tempat ke tempat pun. Kita yang kat KL ni pun kita nak cari kerja. Kalau untuk orang yang tak ada kenderaan sendiri, diorang akan pilih kawasan yang kita mudah nak travel dengan public transport. Untuk cut cost lah kan. Sekarang kita ada Rapid 50 yang sebulan you naik Rapid, you pergi mana-mana pun RM50 tu in one card. So benda tu tak ada kat Kelantan kan. So 500 tu bagi saya tak berbaloi lah kot kan. Tak logik lah, tak logik, tak rasional lah. Memanglah dengan alasan kau muda lagi. Itu satu lagi masalahnya Zuhair, bila orang kata kita ni muda, kita di-expect untuk hidup cukuplah 500 tu kan. Itulah masalahnya. Okey. So dari segi Zuhair, setuju ke kalau saya cakap macam kalau diberi peluang dan pilihan, Zuhair lebih memilih untuk menetap di bandar Kuala Lumpur Selangor ke tak? Saya mungkin lepas habis belajar ni mungkin akan berada di Selangor lah. Akan berada di Selangor tapi jiwa saya masih di Kelantan. Itu sajalah. Jiwa tak ada hilang. Gitulah. Betul. Okay, so tak dinafikan lah apa yang disebutkan oleh Nik Amar tu sangat tepat lah. Kan sebenarnya orang-orang yang merantau ni, orang Kelantan ramai merantau. Kenapa merantau? Sebab peluang di Kelantan tak ada.
Kesian lah sebab kesian. macam orang macam saya yang baru habis belajar pun dah kena fikir nak duduk jauh daripada keluarga, jauh daripada negeri asal kan, nak kena survive apa semua. Sedangkan kalaulah kita katakan negeri tu boleh provide the best facilities, kenapa kita nak kena merantau negeri orang? Lebih mudah kalau kita berada di negeri sendiri kan. Okay, tu dari segi peluang pekerjaan. Next, Zuhair, saya nak tanya Zuhair mengenai masalah sosial. Kalau kita cakap pasal orang muda ni, kita tak lari jauh dengan discussion on social issues kan. Okay, saya nak petik lagi data. Masalah sosial di Kelantan ni Zuhair, kalau kita tengok, dia meningkat 15% dengan kes yang terlibat macam kes dadah dan kes rogol. Contohnya, remaja pada usia 10 hingga 18 tahun berada pada fasa perkembangan ke alam dewasa, dan peralihan daripada zaman kanak-kanak ni dia menimbulkan sikap ingin mencuba. Lepas tu, itu kat Kelantan lah Zuhair. Di negeri yang orang kata dikelilingi dengan Islam punya nature tu kan. Tapi hakikatnya kes-kes macam tu berlaku paling tinggi di kawasan mereka. And kalau kita nak compare pula di negeri Selangor, orang kata budak-budak Subang Jaya lah, apalah yang sosial apa semua ni kan. Masalah sosial dekat negeri Selangor pula menurun. Dan menurut Exco Generasi Muda Sukan dan Pembangunan Modal Insan Selangor, Encik Khairuddin Osman, sebanyak 2,519 kes berjaya diturunkan di seluruh Selangor. So saya nak tanya Zuhair lah, Zuhair rasa pendapat Zuhair lah kan. Kenapa dekat negeri yang orang kata Serambi Mekah ni kan, lebih banyak berlaku benda-benda macam tu. Sedangkan yang duduk kat Kuala Lumpur, Selangor, kita dikelilingi banyak-banyak benda yang kelab malam apa semua kan. Tapi we are doing fine. Macam tu. So Zuhair rasa masalah sosial di Kelantan ni, yalah saya rasa tahun ni pun sama, tahun lepas pun sama. Kelantan paling tinggi dari segi penyalahgunaan dadah, pil kuda lah terutamanya. Yang tadi Ain sebut berkenaan dengan rogol kan. Ya, kahwin bawah umur pun ramai juga di Kelantan. So pada saya Kelantan is the best state. Ya, of course lah, tu bias saya. Tapi saya tak boleh untuk katakan bila dia best state for me then semuanya okey lah ke, tak boleh. Mungkin di Kelantan kita slogan Serambi Mekah itu berjaya dipromosikan oleh kerajaan pemerintah Kelantan sendiri tu sendiri. Tapi hakikatnya saya berpendapat ada masalah pada pelaksanaan kerajaan Serambi Mekah ni. Walaupun pakaiannya berekspresikan ulama dan sebagainya, tapi itu ulama politik lain ulama politik. So kita tahulah ada masalah pada struktural kerajaan negeri itu sendiri dari segi pelaksanaan yang tak sama dengan yang berada di Selangor. So itu mungkin perlu diperbaiki oleh kerajaan negeri. Dan juga dari segi masalah sosial. Masalah sosial ni sebenarnya kita kena tengok kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan itu sendiri dari segi multi-dimensional poverty. Ini yang disebutkan oleh, sebelum ini disebut oleh Nurul Izzah, dan saya cukup suka apa yang dia maksudkan. Maksudnya kita jangan lihat kemiskinan itu you hanya ada gaji 500, you tak ada pendapatan, you tak ada kerja, baru tu miskin. No. Miskin itu memberikan kesan yang pelbagai dari segi pendidikan, dari segi tahap sosial, dari segi kadar masalah sosial, dari segi masalah kebantutan, masalah pelbagai lagi masalah. So sebenarnya dia tak lari daripada isu yang sebenar, iaitu kemiskinan ataupun peluang pekerjaan yang tidak ada di Kelantan itu sendiri, yang akhirnya menyebabkan berlaku masalah-masalah tambahan. Contoh saya berikan, kenapa orang mencuri? Sebab tak ada pendapatan, susah. Kenapa orang ambil dadah? Sebab nak release daripada stres. Kenapa orang masalah rogol dan sebagainya? Kes-kes sosial ini disebabkan oleh keluarga yang tidak mampu untuk menampung ataupun menjaga ahli keluarganya daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. So sebenarnya puncanya berlaku disebabkan oleh kemiskinan itu sendirilah. Dan apabila kita tengok statistik negeri-negeri yang membangun di Malaysia ni, yang pertama Selangor, yang kedua Johor kan, yang ketiga adalah Penang. Kelantan berada negeri corot. Walaupun Kelantan itu tidak jauh berbanding Terengganu, Kelantan bukan berada di
Afghanistan. Betul. Tak ada perang, tak ada apa, tapi kita kadar pertumbuhan ekonomi di negeri kita something wrong. So inilah kesan-kesan daripada masalah tadi. Masalah yang kita bincangkan tadi. Kemiskinan itu sendiri. Daripada fungsi kerajaan dasar itu betul? sendiri. Saya setuju sebab saya teringat perbincangan daripada episod sebelum ni berkenaan perkahwinan bawah umur kan. Kalau kita tengok Kelantan merekodkan jumlah kes kahwin bawah umur tertinggi menyumbang yang tertinggi. So bila kita tengok sebenarnya memang perkahwinan tu dilaksanakan secara sukarela. Tapi kita kena tengok kenapa perkahwinan bawah umur ni berlaku, sebab kebanyakannya macam Zuhi cakap, dia berasaskan daripada kemiskinan sendiri. Bila keluarga tu tak mampu, mak ayah tak mampu nak sara, nak membesarkan anak-anak yang terlalu ramai, dan anak-anak yang terlalu ramai tu pula berbalik pada tu sebab kemiskinan. Dari satu, tak ada, orang kata tak ada protection and all, tak mampu. So apa yang diorang boleh buat dengan cara yang lebih halal, diorang mengahwinkan anak dengan orang lain, so untuk melepaskan beban tu. So maknanya negeri apa orang kata Serambi Mekah ni hanya pada politiknya sahajalah Zuhir. Lebih kurang macam tu lah. Brandingnya kan? okey lah. Brandingnya tapi lah. Dia macam apa nama? Bekas tabak tapi dalam air Milo. Contoh lah kan. Betul lah, orang cakap satu tempat tu lagi ditekan, lagi kuat rebelnya. Contoh kalau di negeri Kelantan ni lagi orang kata Islam haram apa semua. Sebenarnya lagilah orang kata penduduk di situ akan terdedah dengan benda-benda macam ni lah. Culture shock lah. Culture shock kan. Benda-benda macam tu. Okey. Okey, apa lagi Ain? Apa lagi saya nak cakap ni kan? Tadi dah cakap pasal peluang pekerjaan. Kita dah cakap pasal sosial. Sekarang ni saya nak cakap pasal ni macam general sikit lah. Zuhir boleh share kan. Sepanjang Zuhir berada, saya yakin Zuhir pun bukan platform Zuhir beraktivis bukan di KL Selangor saja kan. Mesti kita mesti nak berbakti kat tempat asal kita, kat kampung kita kan. Jadi Zuhir rasalah apa sebenarnya masalah yang paling ketara yang Zuhir rasa macam apa benda ni, kenapa benda ni berlaku kat ni yang tak settle-settle. Kenapa negeri lain boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Boleh Zuhir share sikit? Ya, mungkin lately ni apa yang saya nampak saya wajib perjuangkan adalah berkenaan dengan isu, kalau Ain pernah tengok, saya pernah suarakan isu kebantutan yang sedang berlaku di Kelantan. Perkara ini sebenarnya dah lama Ain, tapi kita baru tahu dan kita sedar kesan-kesan daripada masalah ini, masalah kesihatan, which is kebantutan specifically. Di Kelantan ni Ain, sebenarnya 34% daripada anak-anak kecil di Kelantan mengalami masalah ini. Maksudnya kalau kita letak 7 orang budak kecil depan kita, 3 daripada 7 ni mengalami masalah bantut. Bantut ni Ain untuk pengetahuan, dia bukan hanya kecil fizikal. Budak umur 8 tahun dia tak sama dengan 8 tahun yang lain, tapi dia lebih daripada itu, which is dia akan efek kepada peranan kognitif dia. Saya ada sebut, dia akan efek kepada psikomotor dia, psikologi dia, IQ dia, EQ dia. Ini yang saya risau, bimbang. Kalau generasi ini membesar 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, dia akan efek kepada masa depan budak-budak ni. Saya tak ada risau, Ain tak ada risau. Mungkin Ain daripada Kelantan, tapi Ain tak perlu risau perkara itu. Sebab yang akan hadap budak-budak ni, budak-budak yang 34% ni yang berlaku di Kelantan ni, maksudnya dia akan efek kepada mereka. Kalau diorang nak sambung belajar, diorang tak boleh sambung belajar. Kalau diorang nak minta pekerjaan, mereka akan susah untuk dapat pekerjaan disebabkan oleh kesukaran mereka, disebabkan oleh masalah ni. Okey. So sebenarnya masalah di Kelantan ini, kalau kita lihat 34% tu kadar kebantutan di Kelantan lebih teruk berbanding dengan negara yang sedang berperang. Contoh Iraq. Contoh lebih teruk berbanding dengan negara Palestin yang setiap tahun kena berdil dengan Israel. Betul tak? Kelantan lebih teruk. Tapi saya pelik, dalam keadaan kita ada sebuah kerajaan yang stabil di Kelantan, kita ada Exco yang boleh ada Mercedes di Kelantan, kita boleh ada pemerintahan yang kononnya ulama di Kelantan, tapi kenapa masalah ini masih berlarutan? Dan saya risau pada generasi yang akan datang lah, yang kena hadap benda ni. Dan saya kira Exco Kesihatan Kelantan masih lagi belum ambil apa-apa inisiatif. Dan tapi masih dibaptiskan dan disucikan oleh para penyokong Exco Kesihatan tersebut lah. So
saya agak risau lah sebenarnya. Benda tu lah yang Zuhir rasa macam ketara. Ketara. Masih lagi Zuhir rasa macam, yelah macam Zuhir cakap, kenapa negeri yang aman, yang tak ada bedil segala ni boleh merekodkan kadar kebantutan yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang tengah berperang. So kat mana logiknya tu, kan? Okay. Saya rasa Zuhir, saya tak tahulah, kita kalau cakap kata air dengan Kelantan ni berpisah tiada lah kan. Kita sebut Kelantan je, benda first kita ingat air. Teh tarik. Teh tarik. Sungai Teh Tarik. Saya teringat ada orang cakap, kenapa kita kena beli air teh tarik kalau teh tarik tu ada free flow kat sungai. Itu bukan saya cakap, saya cakap orang cakap. Orang cakap. So Zuhir sendiri pernah, adakah benda tu berlaku real? Orang kata di seluruh Kelantan, dan Zuhir sendiri pernah alami tak masalah buka pipe je teh tarik? Teh tarik. Saya rasa bukan semua yang mengalami masalah air di Kelantan. Cuma ada sebahagian besar lah. Sebahagian besar rakyat Kelantan akan pernah merasai masalah ni. Di Kelantan sendiri, kalau tempat saya, minggu lepas saya balik Kelantan, saya cuci baju, saya bawa baju saya warna putih baju tu. Bila saya masuk dalam washing machine, keluar jadi warna kuning-kuning sikit. Jadi macam estetik. Tapi itulah realitinya. Bila kena atas batang hidung kita sendiri, saya agak kelakar dengan diri saya sendiri. Saya cakap terus terang, saya tak percaya benda tu tau saya. Kadang saya tengok orang hantar kat internet macam, takkanlah teruk macam tu air buka kat mall kan, Aeon tu kan. Orang kata buka keluar air berkeladak. Saya macam, takkanlah sampai teruk tu. Seteruk itu. Takkanlah kerajaan boleh biarkan rakyat dia hidup dengan keadaan yang macam tu kan. Kita ni yang ada air pun kadang-kadang rasa macam kita pilih air lah. Kita kat KL Selangor ni kita boleh pilih air apa kita nak pakai, air apa kita nak minum. Tapi kat Kelantan tiba-tiba buka keluar teh tarik. Kan? So tapi saya ingatkan benda tu propaganda. Macam when it comes to politics, orang boleh edit macam-macam. Tapi until saya dengar sendiri daripada kawan-kawan saya, daripada tu saya tanya Zuhir, betul ke benda tu memang berlaku? Memang ada lah. That's real. That's real. And tak ada sebarang perubahan ke sepanjang setakat ni? Setahu saya dia adalah berkenaan dengan masalah saluran pipe sebenarnya. Tahun 70-an lagi pipe di Kelantan ni. Tapi dia lebih kepada masalah, betul lah, memang masalah politik lah. Sebab kerajaan PAS memang ada terima. Saya dimaklumkan, tahu Zuhir, saya bukanlah dimaklumkan, saya membaca kerajaan negeri Kelantan ada menerima orang kata bantuan terus insentif yang sebanyak, tolong betulkan saya kalau saya salah, 5 juta atau 5 juta saya rasa kepada syarikat air di Kelantan. AKSB, Tapi duit tu end up diorang guna bukan untuk memperbaiki saluran macam yang Zuhir cakap, tapi digunakan, dia beri bonus kepada staf dalam syarikat air tu. So RM10,000 tu duit tu saya baca tu, saya rasa macam mana orang-orang ni berpolitik, dia faham tak sebenarnya beza duit yang diperlu disalurkan untuk kegunaan tu dengan, bukanlah orang kata raya nak bagi insentif kan. So maknanya benda tu memang berlaku, dan kita kena bersyukur lah kalau kita hidup orang kata di kawasan yang tak ada benda tu. Air penting Zuhir. Air sangat penting. Air sangat penting. Kita ni minum air kadang-kadang orang kata minum si master pun rasa kelapa lah, rasa macam-macam kan. Bersyukurlah. Macam tu. Okay, itu pasal air. Lega lah kot kan Zuhir kalau datang KL Selangor macam bersih sikit. Okey lah kan. Alright. Dia di Selangor ni masalah dia bukan tak ada air. Mungkin dia masalah air dia sebab repair dan sebagainya. Tu je lah 2 hari settle. Tapi saya rasa masalah air kat Selangor pun macam dah kurang lah kita dengar. Kurang dengar kan? Sebab saya duduk kat Selangor. Sebelum ni saya tak nafikan memang kadang-kadang ada bekalan air terputus. Frequently happen lah. Tapi saya sendiri pun sampai satu tahap saya rasa, dah lama tak dengar masalah Selangor tak ada air ke kan. Saya tak tahu kawasan korang, tapi kawasan saya alhamdulillah is getting better this day. Cumanya itulah, kalau kerajaan Selangor boleh memperbaiki dia punya sistem tu kan, why not di negeri yang memang kerajaan tu memerintah. Itu persoalan yang korang kena tanya diri korang dan korang kena jawab sendiri. Okay, next Zuhir, kita nak cakap satu lagi pasal isu Kelantan ni. Satu lagi selain daripada, kalau Kelantan je air-air je Kelantan, satu lagi kita sinonim dengan agama Islam lah, agama Islam kan. Dan itulah sebenarnya kebanggaan yang sering
orang kata provoke, dimomok kan oleh orang-orang kat sana. Dan kita boleh tengok ada pihak tertentu di sana yang kita jangka terus memainkan isu menyentuh 3R ni, rulers, religion and race. 3R kan. Lagi-lagi musim PRN kali ni kan sepanjang, sebab bagi diorang tu je lah modal, itu senjata diorang sebenarnya, Zuhair kan. So saya nak petik lagi penganalisis politik dari UMT, Profesor Madya Dr. Muhammad Izani berkata, kenapa diorang suka mainkan isu ni? Sebab mudah untuk mempengaruhi pengundi. Kalau kita tengok PN dapat mempengaruhi anak muda melalui TikTok masa PRU 15 hari tu kan. Terdapat lebih kurang 4 juta pengundi berumur antara 18 sampai 21 tahun daripada total pengundi keseluruhan iaitu 21.1 juta. Banyak tu orang muda kan. Dan melalui TikTok ni jugalah diorang menggunakan isu 3R ni. Even tragedi 13 Mei tu pun diorang timbulkan balik, entah tiba-tiba kan main kat situ. So dia kata Zuhair rasalah macam kita sebagai orang muda ni kan, isu 3R ni sepatutnya semua orang dah cakna lah kan. It shouldn't be a political tool kan. Kita tengok, kita dengar pun dah macam muak lah asyik nak mainkan benda ni kan. Tapi Zuhair, kenapa dalam sebalik kita orang-orang muda ni macam apa benda diorang ni main benda tu, tapi masih lagi benda tu lah yang tak berubah, kerajaan tak berubah. Kita tengok orang kata masih lagi mengundi, diorang berhijrah kat sini pun mengundi lagi orang yang sama, memilih orang yang sama. So Zuhair rasa macam mana? Apa pendapat Zuhair pasal 3R? 3R ni sepatutnya pada pandangan saya lah, yang logik ni tak perlulah kan, berkenaan dengan agama, bangsa, raja-raja. Bukan tak perlu dari segi keseluruhannya, tapi yang dibawa 3R ini adalah sentimen politik agama yang sempit. Sentimen politik raja-raja yang sempit, sentimen politik agama yang sempit. So ini pada saya perkara yang tak sihat yang dimainkan oleh setengah-setengah politician. Sedangkan saya kira lebih 30% daripada populasi, 40% daripada populasi Malaysia ni adalah majmuk, orang bangsa yang selain daripada Bumi Putra. So ini sebenarnya akan merencatkan lagi pertumbuhan dalam negara kita lah. Sekarang ini kalau kita lihat indeks pertumbuhan ekonomi dalam dunia Malaysia sudah jatuh ke tangga 50 berbanding sebelum ini, di tangga 46. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang ini sepatutnya kita fikir bagaimana kita nak mewujudkan lebih pekerjaan yang bermaruah dari segi kadar upahnya. Kita sepatutnya berbincang tentang bagaimana kita nak bawa industri sukan ini ke arah mana. Kita nak beat Brazil dari segi bola sepak sekurang-kurangnya, dan kita meletakkan dasar itu. Instead of that, kita hanya berbincang tentang, dan kita hanya seronok mendengar orang meratip masalah-masalah ataupun isu-isu agama yang sempit kan. Yang paling senang kata, kalau kita selain daripada parti tertentu, dan kita kurang beriman lah kan. So itu pada saya itu formula yang cukup ringkas lah untuk judge orang. Baru-baru ni kan narratif kita tengok, kalau tak undi parti tu Dajjal. Dia dajjalkan kita. So sepatutnya kalau ramai dulu lah Dajjal, ramai lah kalau macam tu. Kalau macam tu dah dekat sangat dah kita kan ramai Dajjal ni. Okey, kalau dulu Zuhair kita dengar macam anak-anak ni bertungkus lumus susah nak pujuk mak bapak, dadah lah tu undi tu kan, tukar. Tapi sekarang terbalik dah. Walaupun anak-anak ni duduk di luar negeri, Kelantan ke Terengganu kan, mak jangan lupa undi ni kan. Dia pesan pula. Dia macam tu pula. So mak dah macam mana tu kan, bilanya kita nak keluar daripada kancah ni kan. So it's a continuous cycle. So saya rasa orang muda pun kena mainkan peranan. Dah lah. Saya rasa kita dengan kapasiti kita punya minda apa semua, kita boleh fikir baik buruk, kita boleh fikir lebih mana. Politik is more than just orang kata agama, bangsa kan. Tak sesuai lah. Kalau korang mainkan isu 13 Mei tu,
kalau benda tu betul-betul jadi tak mustahil tau. betul, Kita betul, rasa betul. at the end of the day benda tu betul-betul boleh jadi. Betul. Kan? So itulah sedikit sebanyak. So Zuhair rasa macam mana? Life as a student activist better here or better there? Yeah, of course better Better here. here. Okay. So Zuhair pun nak mengajak orang-orang kalau ada peluang Yep. ke sini lah kan. Selagi mana orang kata pembaharuan tu tidak dilakukan, selagi itulah kita masih berada di takuk yang sama. Pandangan saya macam ni lah, senang-senang. Tutup lah Zuhair, saya You bagi awak guys tutup. fikir balik lah. Dia bukan better sini ataupun better kat sana. Dia tentang bagaimana you nak peluang untuk diri you lah, untuk kembangkan potensi you yang ada dalam diri you. For me, kalau saya bukan nak meremehkan negeri saya, cuma di negeri saya agak kurang peluang itu, ya. Kurang peluang untuk menambah baik diri saya. Itu saya fikir secara logik lah. That's why I'm here. Kalau you guys rasa pemerintah di sana, keadaan di sana masih beres, so teruskan. Tapi adakah kita nak duduk dalam keadaan yang sama? Dalam keadaan yang sama dan tidak ada pembaharuan dan tidak ada penambahbaikan. Static, stagnant. At the end of the day, at hak the end of- memilih hak masing-masing Hak kan. anda, Cumanya so- beza kita boleh fikir ataupun Ya, tidak. Itu betul. saja. Okay, balik pada topik kita Zuhair yang nama topik kita ni Life as a Student Activist. So Ya. penutupnya, untuk saya yakin viewers kita bukan sahaja di kalangan rakan-rakan kita kan, ramai mungkin yang belum pernah jadi aktivis, nak jadi aktivis, Ya. tapi tak tahu nak start dari mana-mana. So mungkin Zuhair boleh bagi sebarang nasihat, tips macam mana nak mula tu Zuhair. Pada saya mula dengan pembacaan lah. Mula dengan pembacaan, which is pembacaan yang berkonten, berilmiah. Mungkin anda boleh untuk cari berkenaan dengan, saya percaya sebarang pergerakan yang tidak berisi ataupun berkonten tidak akan pergi jauh. Maksud di sini pembacaan yang kita harus cuba faham, cuba masuk ke dalamnya adalah pembacaan yang bentuk pemikiran, thought, kan? Anda cuba belah dan lihat bagaimana pemikiran-pemikiran orang-orang yang terdahulu dan cuba anda lihat bagaimana diri anda. Kalau anda seorang yang seperti mereka, so alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, kita boleh untuk improve dan bermula daripada pemikiran itulah dia akan menyebabkan berlaku tindakan, action, dan action is all about activism. Action kita melalui menulis, melalui percakapan, melalui lingkungan, melalui apa saja ataupun kita berada sekarang ni pun mungkin boleh jadi sebagai bentuk aktivisme kita. So nak mula dengan pembacaan dulu, kenali, tahui, then persoalkan, cabar pemikiran biasa kita, and then bermula daripada situ insya-Allah kita boleh terus pergi. Dan yang penting circle jugalah. Circle jangan tinggal. Circle yang orang yang supportive yang membina. Saya suka yang membina tu. So mulakan dengan pembacaan dan circle yang okey lah, berkualiti. Untuk yang baru nak bermula, mulakan dengan bacaan. Yang dah pun menjadi aktivis tapi untuk improve pun melalui pembacaan juga. Itulah apa yang secara kita boleh wrap up daripada episod kali ni. Okey Zuhair? Yep. Saya rasa enough of the discussions. Sangat menarik. Saya suka episod ni. Kita dapat bercakap bukan dari segi konteks mahasiswa dalam universiti saja, tapi kita dah pergi jauh ni, sampai ke Kelantan, sampai ke KL, Selangor kan. So itu je daripada saya. Saya harap yang menonton pun dapat sedikit sebanyak input. Kita tak lama lagi nak PRN. So mungkin sebelum ni korang tak tahu macam apa yang tengah berlaku sekarang ni, apa yang orang cakap Kelantan, Selangor, KL kan, apa benda. So mungkin daripada nak baca tu payah kan, nak baca kat internet tu susah. So by watching this podcast mungkin korang dah tahu, oh rupanya Kelantan sebab masalah ni, masalah itu. So mengundi tu memang di tangan kita, tapi siapa kita nak undi tu kita kena fikir masak-masak. So itu saja untuk episod yang kedua ni. Terima kasih anda semua yang menonton, dialu-alukan untuk bagi komen ke apa ke korang nak kita teruskan dengan any kind of topic. You are welcome to do so. Itu je daripada saya, Ain Zafika, host untuk podcast Borak Orang Muda. Okay. Saya Wan Muhammad Zuhair. Thank you Ain for having me. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.